Salah satu daripada perkara yang kita diminta untuk berdoa, ya, supaya kita menjadi teman kepada golongan-golongan yang empat ni, ya, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Salihin dimasukkan perkataan ya dengan nun, maka menjadi ramai orang-orang yang salih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma syrah lana sudurana, ya Allah, kau lapangkanlah hati-hati kami, ya Allah. Wa hassin akhlaqana wa adabana, ya Allah, kau perelokkanlah akhlak-akhlak kami dan adab-adab kami, ya Allah. Wa yassir lana umurana fid dunya wal akhirah, ya Allah, kau permudahkanlah segala urusan-urusan kami, sama ada urusan di dunia dan di akhirat, ya Allah. Allahumma rzuqnal fahma wal ilma, ya Allah, kau rezekikanlah kepada kami, ya Allah, ilmu pengetahuan, ya Allah, dan kefahaman, ya Allah. Wal hikmata wal aqla, kau rezekilah juga kepada kami hikmah, kebijaksanaan dan akal yang sempurna, ya Allah. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang pertama yang dimuliakan dan dihormati, ya, Puan Hajah Salwa, Kak Salwa dan seluruh urus setia beliau, kelas muslimat Masjid Al-Falah. Yang dimuliakan dia dihormati seluruh para ahli ilmu, yang dimuliakan dia dihormati tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Ya, sama-sama kita melafazkan alhamdulillah dan berterusan kita melafazkan alhamdulillah, ya, kerana Allah telah mengembalikan kepada kita nikmat berada di taman syurga. Ya, bagi orang yang memahami betapa taman-taman syurga ini begini bernilai sewaktu di dunia, dengan harapan supaya Allah meletakkan kita dalam syurga di akhirat nanti, insya-Allah. Maka alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah, ya, pada pagi yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, kita teruskan lagi, ya, pembacaan kitab. Bukan kitab, kalau dalam bahasa Arab, kalau yang nipih-nipih ni dinamakan risalah. Kitab yang tadi, yang tebal tadi, tu mengaji kitab. Yang kecil-kecil nipis macam ni dinamakan risalah. Ya, risalah. Walaupun kadang-kala bahasa Arab risalah itu kita terjemah surat. Risalah ni surat. Yang ni surat-surat utusan bicara yang diberi tajuk Durratul Hikam. Ya, sama ada kita nak terjemah durrah ini permata ataupun mutiara, dalam kategori permata-permata hikmah. Baik, insya-Allah pada pagi ini kita teruskan pada muka surat 16 di bawah tajuk bagaimana untuk menjadi orang yang soleh. Bagi lelaki, kalau bagi perempuan, bagaimana untuk menjadi orang yang salihah. Salah satu daripada perkara yang kita diminta untuk berdoa, ya, supaya kita menjadi teman kepada golongan-golongan yang empat ni, ya, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Salihin dimasukkan perkataan ya dengan nun, maka menjadi ramai orang-orang yang salih. Jadi salah satu daripada perkara yang kita kena pastikan diri kita menjadi orang yang salih ataupun salihah. Kalau boleh lagi kita menjadi orang-orang yang siddiqin, siddiqat, orang-orang yang benar. Walau bagaimanapun, yang paling rendah sekali senarai ialah salih. Lepas pada itu, dah sukar untuk kita layakkan diri ke syurga. Ya, saya pernah sebut, saya pernah duduk dalam satu majlis dengan guru saya. Kenapa disenarai Nabi-Nabi, para syuhada, para siddiqin, minan nabiyyin, was-siddiqin dulu, wasyuhada, as-salihin, 4. Kenapa? Kerana katanya orang soleh ni yang senarai paling bawah untuk ke syurga.
Lepas pada soleh tak ada dah. Dia kena ke neraka dulu, barulah dia diampunkan oleh Allah, baru balik kembali. Jadi kalau nak pastikan kita ahli syurga Allah, jadilah orang yang soleh dan solehah. Maka bagaimana nak jadi orang soleh dan solehah? Maka berkata Syekhna, Syekh saya, Syekh Yusuf Hafizahullah Ta'ala, beliau mengatakan dan dah diterjemah oleh Syekh Zaini, untuk menjadi orang yang soleh, hendaklah kamu berniat di pagi-pagi hari dengan 4 perkara. Niat, selalu pasang niat. Kalau pagi ni belum, kita mula pasang niat. Niat yang pertama, kita hendak mengerjakan semua perintah Allah pada hari ini. Ya, setiap pagi kita kena ada niat. Subhanallah, salah satu daripada perkara yang kalau kita nak sebut bahasa Arab lah, dia panggil ajib. Ajib ataupun ajaib. Kalau bunyi ajaib, bunyi Malaysia. Ajaib, ajib. Apa makna ajib? Benda yang pelik. Benda pelik, benda yang kita kata, apa lagi ya dalam bahasa lainnya? Yang mendatangkan suatu perasaan dalam hati kita. Ta'ajub. Bahasa Arab juga. Dah cakap Arab rupa-rupanya kita ni. Ajib, ajaib, ta'ajub. Ta'ajuban kalau bahasa Arab. Ta'ajub ialah perkara yang berkait yang namanya niat. Pelik sungguh niat ni. Benda yang paling ringan, sekadar bawa dalam hati, buat sesuatu, cakap sesuatu, bertindak dengan sesuatu, hanya niat untuk Allah. Seluruh hidup ini Allah terima diri kita. Contoh solat 4 rakaat. Baca surahnya, baca apa? Kita baca surah Baqarah rakaat pertama, surah yang kedua baca Ali Imran. Boleh? Lain macam ni. Tak niat apa-apa. Tak niat lillahi ta'ala. Satu huruf pun Allah tidak terima. Ya, boleh. Takkan Allah tak terima saya baca rakaat pertama? Mana ada orang boleh baca rakaat pertama? Kan 2 juzuk setengah. Suratul Baqarah campur dengan Ali Imran sampai ke 4 juzuk. Tiba-tiba satu pun Allah tak terima. Kenapa? Tak niat. Tapi kalau rakaat pertama inna a'tainakal kautsar, ya, rakaat kedua apa? Qul huwallahu ahad, tapi niat Allah terima semuanya. La haula. Tak pelik ke niat ni? Pelik juga. Susah ke niat? Apa yang susahnya? Satu perkara yang ada dalam hati tanpa suara, tanpa bicara, tanpa huruf, tanpa apa-apa. Yang usalli nawaitu itu lafaz, sunat aja. Yang wajibnya niat. Yang inilah, rupa-rupanya niat ini kita ingat masa nak baca Quran kena niat. Masa nak sembahyang nak kena niat. Masa bersedekah kena niat. Rupa-rupanya bangun pagi-pagi ada satu niat yang diajar oleh ulama. Niat nak jadi orang soleh. Patut yang susah ni tak pernah niat. Sama lah saya, minta maaf lah. Saya bercakap, minta maaf tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya selalu, kalau saya bercakap apa-apa, saya lah tu. Sama lah kita. Kalau malas, saya lah malas. Kita lah sama-sama malas. Betul ya? Ke ustaz mesti rajin? Ustaz lah malas. Ni penat-penat ni, bercakap banyak. Dia kalau dah mula bercakap banyak, biasanya buatnya kurang. Sebab tu jangan risau sangat yang lelaki-lelaki yang cakap banyak ni. Ada tu bab lain pula. Banyak. Tapi yang kita risaunya, kita nak, ya Allah biarlah aku bercakap banyak, dan apa yang aku bercakap itu, itulah yang aku buat. Tapi biasanya begitulah, dah penat. Okeylah. Saya harap saya bermula pada pagi ini, dan kita semua bermula pada pagi ini, setiap kali kita bangun tiap-tiap pagi, niat untuk jadi orang soleh dan jadi orang solehah. Yang pertama, macam mana nak jadi soleh? Mengerjakan niat untuk mengerjakan semua perintah Allah pada hari ini. Ya. Tak payah ceritalah satu-satu kan perintah Allah. Sembahyang, baca Quran, berzikir, bersedekah, bercakap benda-benda yang baik. Semualah dah tahu semua dah. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi tuan-tuan ingat ya, contoh pagi ni. Apa yang kalau puan-puan dah, kita cakap yang majoriti lah ya. yang tuan-tuan okey dah. Okey lah ya. Kalau tak okey, kita pakai kopiah hari ni. Tuan Haji tak pakai, tak ada masalah juga. Lagipun hukum dia sunat. Sunnah yang sunat. Habis yang pakai ni kenapa? Yang tak pakai tak payah tanya dah. Yang pakai ni kenapa ni?
Saya pakai ustaz sebab saya datang kuliah. Kalau ke pasar tak pakai. Contohnya. Habis tak apalah. Mungkin ke pasar tak pakai, ke kuliah pakai. Kenapa pakai? Sebab kuliah. Tak, sebab kerana Allah. Kalau yang itulah yang kita nak cakap, yang itulah. Jadi akad dah syarah dah. Kalaulah buat sesuatu kerana Allah, maka tak ada beza. Di pasar pun pakai, di rumah lagi lah ya. Sama juga pakai tudung ni. Pakai ni sebab apa ni? Tutup aurat tu sebab siapa yang suruh? Allah suruh. Maka kerana Allah. Cuma masalah nak tanya satu lagi, habis kenapa yang pakai warna-warna ni? Yang ni pilih warna hijau, yang ni pilih warna biru, yang ni pilih warna merah, yang ni pilih yang bunga-bunga, yang tu yang kosong. Kerana apa ni? Yang ni ya. Kerana baju. Jawab aja lah. Kerana baju ini sesuai dengan yang ni. Jangan, kerana Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tapi cakap kosong. Samalah saya pun. Hidupku. Bila mana hidupku? Hidup berpakaian, hidup berkeluarga. Bila mana hidup? Hidup bermasyarakat. Maka kerana apa? Kerana Allah. Maka di sini rupa-rupanya kita semua ada satu kekurangan. Apa kekurangan itu? Lupa niat. Cuma kita ingat niat itu dalam sebab tu ada satu buku. Satu buku yang masa saya di Yaman dulu ada satu buku An-Niyat. Dia letak alif dengan ta. Niat selalu kita sebut dengan ta marbutah, ta bulat. Satu niat. Okey ya? Ada satu kitab ulama tulis Habib Sa'ad Al-Aidrus. Dia tulis tajuk buku dia niat. Rupa-rupanya kalau kita nak jadi baik sesuatu itu, semua kita letak niat. Apa makna baik? Bahasa Arab, soleh. Lelaki yang baik. Cuma saya pernah hurai ya, saya ulang lagi sekali. Soleh ni kalau tulis bahasa Arab, huruf sad dan huruf alif, huruf lam dengan huruf hak pedas. Baik, setiap perkataan yang ada huruf alif selepas huruf pertama, namanya isim fa'il. Isim kata nama, fa'il kata pelaku. Ya. Bererti dalam bahasa mudah, kita tak nak bercakap panjang, nanti isim fa'il kita kena tasrif, kita kena apa, itu biasalah dalam bahasa Arab. Bila mana sesuatu itu perkataan yang asalnya fa'il, asalnya kata kerja. Ya, salaha kata kerja. Diletakkan alif selepas sad, huruf kata kerja yang pertama, dia jadi tukar jadi isim. Kata kerja tukar jadi isim. Kenapa nak tukar jadi isim? Kerana isim itu kekal. Isim tak berubah. Kata kerja dia akan berubah. Kadang-kadang dia buat kerja waktu pagi, lain perkataannya. Dia buat kerja tengah hari akan datang nanti, lain perubahan tambahan hurufnya. Tapi kalau isim dia tetap. Jadi bagaimana nak menjadi orang yang tetap dalam keadaan baik? Saleh. Lelaki yang tetap baik. Pagi dia baik, tengah hari dia baik, malam dia jadi soleh, dia dengan isteri dia baik, dia dengan anak dia baik. Soleh itu perkataan yang ada huruf alif. Sebab tu Allah, nama dia huruf yang pertama Allah alif. Sebab Allah tu kekal, tetap tak berubah. Nama Nabi Muhammad di langit, Ahmad, ada alif. Okey, tak apa, yang ni kita cerita lain kali dah. Dibuang mim, diturunkan ke bumi, diberi nama Muhammad. Muhammad isim maf'ul, bukan isim fa'il. Apa makna Muhammad? Muhammad ialah yang dipuji. Allah memujinya, maka dia dipuji oleh Allah. Kalau kita tak puji dia, tak ada masalah, Allah sudah memujinya. Tapi bila mana di langit, nama dia Ahmad, ada huruf alif. Ahmad, buang huruf mim jadi Ahad. Allah. Allah yang mengutus Ahmad. Okey, tak apalah cakap tu dulu. Cuma nak bagi tahunya huruf alif. Okey ya? Maka biar ada dalam diri kita huruf alif. Sebab tu kita solat, kita berdiri, kata ulama. Berdiri ni huruf alif. Okeylah, setakat tu dulu. Ustaz nak cerita, tak nak cerita, tak adalah. Saya tak minat dah nak melege. Janji kita khatam buku kita ni.
Allah. Maka soleh itu biar dia tetap. Tetap apa? Tetap dalam keadaan mengerjakan semua perintah Allah. Baru dia jadi soleh dan solehah. Macam mana nak tetap? Sentiasa berniat setiap pagi. Yang kedua, hendaklah meninggalkan segala larangan Allah. Ada niat, bangun pagi-pagi tadi, ya Allah, pada pagi ni aku berniat semua larangan-Mu, ya Allah, aku tak nak lakukan, ya Allah. Aku niat. Bermula niat ni yang di hati ni, di sinilah bermulanya kita akan menjadi orang yang soleh. Tanpa niat, kita buat benda baik pun tak jadi baik. Sebab setiap benda itu ada niat. Innamal a'malu bin niat. Sembahyang tidak akan jadi sembahyang kalau tak ada niat. Sedekah tidak akan diterima sebagai sedekah kalau tak ada niat. Kadang-kadang orang kafir pun masuk duit dalam tabung, dia niat tak? Kalau kita jawab mudah lah kan. Kita tak tahu dalam hati dia, tapi jawab mudah. Mana ada dia belajar bab niat? Mana ada orang kafir cerita bab niat, dia baca innamal a'malu binniyat. Tapi kalau mungkin dia niat, sebab dia ada hajat dia juga, dia ada tujuan dia juga kenapa dia buat. Mungkin dia niat bukan kerana Allah, kerana kemasyhuran. Maka tak jadi. Tak jadi benda tu baik. Kerana yang akan jadi baik, buat sesuatu kerana Allah. Orang kafir beribadah tak? Beribadah, tapi tidak dinamakan ibadah. Ibadah tu bahasa Arab bunyi lain sikit lah, lain macam lah. Dia menyembah. Dia menyembah. Sebagaimana kita kata sembahyang. Ya? Hiang sebenarnya bukan yang, hiang. Hiang tu bahasa apa ya? Hiang. Tuhan bahasa Melayu. Hiang bahasa apa? Ada bahasa selain daripada bahasa Melayu. Saya tak ingat ada belajar baru ni, lupa. Belajar ni lah banyak lupa masalahnya. Dia bukan masalah belajar, masalah lupa. Hiang, sembahyang. Jadi ringkas dalam bahasa Melayu kita sembahyang. Macam kita kata Tuhan bahasa Melayu, bahasa apa lagi ya? Sanskrit, God apa semua sekali tu. Tu bahasa banyak bahasa. Sebab tak ada satu pensyarah saya tu dia kata apa? Boleh tak kita doa wahai hiang. Hiang tu bahasa Tuhan dalam bahasa lain. Tu dah ada debat lah. Allah banyak disebut dalam bahasa Batak, dalam bahasa Jawa. Bahasa Jawa Tuhan tu apa? Pangeran. Ada juga. Wahai pangeran, boleh tak? Bahasa tu duk faham lah faham. Kita kata tak boleh. Dia kata kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Yalah, kita kena sebut Tuhan. Memang Tuhan tu, kalau you bahasa Melayu, semua you sebut Tuhan lah. Kalau you bahasa Cina, you akan sebut lain. Boleh tak boleh? Sudah. Takat tu dululah. Walau bagaimanapun nak bagi tahunya, orang kafir beribadah tak? Mereka beribadah. Tapi mereka niat tak? Mungkin mereka niat. Adakah kerana Allah mereka niat? Tak mungkin kerana Allah, kerana mereka sudah kafir dengan Allah. Maka sebab tu mereka tak boleh jadi orang yang soleh. Kerana niat bukan kerana Allah. Jadi salah satunya niat untuk mengerjakan dan niat meninggalkan. Baik, yang ketiga, yang inilah, hendak melansaikan segala hutang. Subhanallah. Syekh kita letak satu perkara, tak akan jadi soleh orang itu selagi mana dia berhutang dan niat tak nak bayar. Adakah orang niat tak nak bayar? Ada memang tuan-tuan, dia jenis suka macam tu. Dia suka berhutang dan dia niat tak nak bayar. Ya. Minta bayar sikit ataupun buat-buat tak ada. Orang ni takkan jadi soleh. Jadi kalau kita ada hutang, yalah tak ada nak buat macam mana, macam baru ni kan, PKP baru ni kan, tak berhutang. Allah. Tapi saya baru ni terima kasihlah ya, di sini antara yang banyak bantu. Takat tu dululah, tak payah cerita. nak bagi tahunya, setiap kali kita bangun kena ada niat nak bayar hutang, dan kalau boleh minta tolong Allah. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah, Kau jangan matikan aku ya Allah sebelum aku dapat lansaikan hutang aku ya Allah. Tolonglah panjangkan umurku ya Allah. Sebab kalau kita mati dalam keadaan kita ada hutang, ahli keluarga kita pula tak nak sanggup untuk membayarnya, maka tak ada syurga lah kita. Dan hutang kena ingat, ada hutang dengan orang, ada hutang dengan Allah. Sebab tu jangan cepat sangat mulut nak bernazar.
Oh, lepas PKP nanti nak sembelih lembu. Tak payahlah. Tak payah dah lah, duit dah tak ada dah, nak sembelih lembu mana lagi. Kan? Tak payah celupan. Kenapa itu? Dia jadi wajib, dia jadi hutang dengan Allah. Kalau dapat cucu kedua nak buat apa? Kalau nak buat ajalah. Jangan cakap. Takut bimbang-bimbang jadi hutang. Hutang wajib bayar. Okeylah, setakat itulah insya-Allah ya. Ringkas-ringkas. Faham amal. Tak ada masa dah saya dengan tuan-tuan, dengan puan-puan. Betul ya? Rasa dekat. Tapi kita ni sebenarnya tak cukup amal aja, tak cukup banyak. Kalau banyak rasa nak meninggal dah. Betul. Saya ni, kalau saya sebut ni live ni tak ada masalah. Kalau saya rasa saya ni orang soleh, betul-betul soleh, banyak baca Quran, banyak berderma, banyak sembahyang malam, saya rasa saya tak nak dah. Penat atas muka dunia ni. Takut-takut tergelincir, takut-takut. Saya dah ada seorang, saya dah jumpa 2, 3, 4 orang. Tapi tolong minta perlindungan daripada Allah. Di taman saya ada seorang di seksen apa ya saya pergi baru ni ya. Sebelum PKP. Ustaz, tolong pergi tengok suami saya. Ustaz, tolong pergi tengok jiran kita tu, Ustaz, tu di taman saya. Kenapa? Tahu dah dia kena penyakit apa. Tak nak sembahyang. Dia kata apa? Dah banyak sangat, nak sembahyang apa lagi? Daripada muda sampai sekarang dah sembahyang, nak sembahyang apa lagi? Dia dah berhenti, dah tak ada rasa nak sembahyang. Sudah. Sepatutnya saat akhir umur ni lah, akhir tambah. Dia kata aku nak sembahyang apa lagi? Dah cukup dah, banyak sangat dah. Dia ni siapa? Kaki surau. Selalu jumpa kat surau. Lepas tu, lama, contoh nama. Lama Pak Mat tak nampak. Dia kata ada Ustaz, ada kat rumah. Apa masalah? Mari kita pergi ziarah, pergi tengok rupa-rupanya tak nak sembahyang dah. Tak nak pergi dah surau, dah banyak dah. Daripada muda sampai sekarang dah pergi surau, takkan tak cukup lagi. Sudah. Ada seorang tu, isteri dia datang, Ustaz, boleh doa dah, buat air tak? Suami saya ni, saya pun rasa pelik. Kenapa? Dah tak nak sembahyang. Kenapa? Dia kata dah banyak sangat. Sama. Saya kata, minggu lepas berlaku kat taman saya. Mesti ada jin mana-mana ni. Saya pun tak tahulah. Wal-i'adzubillah, minta berlindung dengan Allah. Ya, orang lelaki. Setakat ni orang lelaki yang saya jumpa lah. Yang orang lain jumpa saya tak tahu. Setakat ni orang lelaki. Dia rasa dia dah banyak sangat. Tak nak pergi surau. Dan yang seorang lagi masalah. Mandi pun tak nak. Saya kata dia ni normal tak? Normal. Macam yang tadi, yang orang taman saya pergi, saya tanya dia, Pak Mat kenal saya? Tak kenal Ustaz ni. Dia kata, duduk belakang tu. Kenal. Maknanya, akal dia waras. Apa benda tak tahulah. Setakat tu dululah insyaAllah ya. Nanti cerita panjang-panjang habis masa. Walau bagaimanapun kena ada niat nak lansaikan hutang. Cuma saya sebut yang akak tanya tadi, betul ke nak meninggal? Yalah, hidup atas muka dunia ni tak perlu lama sangat, banyak dosa. Dia makin lama makin banyak. Kalau kita dah cukup tapi tak beranilah sebab banyak dosa. Amal pun tak banyak dah lah, dosa banyak, amal tak banyak. Kalau macam tu ya Allah panjangkan. Salah satu punca laginya banyak hutang. Kan? Hutang dengan bank, beli rumah. 30 tahun nak habis. Lepas tu ya Allah panjangkanlah umur aku ya Allah, biarkan aku habis hutang dulu ya Allah. Kalau boleh ya Allah, Engkau tolong bayarlah ya Allah. Tuan-tuan, sebenarnya kita begini dengan Allah Ta'ala ni. Allah Ta'ala cukup dekat dengan kita. Dan kita pun nak dekat dengan Allah. Maka bagaimana interaksi orang yang dekat? Tapi memang kena jaga adab dengan Allah. Macam kita dengan mak, kita dengan ayah kita lah. Kita dekat, kita rapat. Tapi adab mesti beradab. Tapi dengan mak minta duit mak. Biasalah kan. Dengan Allah tak boleh. Cakaplah pada Allah, ya Allah tolong bayar hutang aku ya Allah, ataupun kau permudahkan aku bayar ya Allah. Itu baru betul. Yang tadi tak betul ya. Jangan Allah tak jangan boleh. Tapi cuma kadang-kadang bahasa tu kita jarang guna. Dia tu puan ingat, puan minta dulu, tak ingat lagi. Ya Allah kau jodohkanlah aku dengan dia. Sedap dia cakap. Tak benar dulu. Ya Allah aku berkenallah kat dia ya Allah, kau jodohkanlah aku dengan dia ya Allah. Selambur je bab jodoh, bab hutang tak nak. Tak adalah setakat tu lah. Jadi saya fahamlah insya-Allah. Jadi kita kena niat.
niat dan minta bantuan Allah. Bagaimana minta bantuan Allah? Kan ada 7 kali baca tu tiap-tiap pagi dan petang. Ingat tak? Yang mana? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. 7 kali pagi, 7 kali petang. Allah akan permudahkan. Kan berlaku pada sahabat termenung kat masjid, Nabi pergi tanya apa masalah. Masalahnya dibelenggu. Kadang-kadang dia tak datang ke masjid. Dia kerana memikirkan. Salah satu takut jumpa orang yang dia hutang tu. Malu. Kan kita hutang dengan kawan. Lepas tu tak bayar lagi. Tak mampu sebenarnya. Kalau mampu memang akan bayar. Ada seorang memang dia niat nak bayar tapi tak mampu. Lalulah nak datang masjid sebab asyik duk tengok ada kawan tu. Kawan tu pun tengok bila nak bayar. Dia pun tak datang. Rasulullah tanya, kenapa tak datang? Dia belenggu, dia hutang. Kenapa kamu tak baca ni? Dia pun amal lah. Dia amal, dia pun lepas seminggu. Tak silapnya dia datang balik, wahai Rasulullah, dah selesai semua. 7 kali pagi, 7 kali petang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ingat yang tu kan? Dah lama dah kita baca tu, masyhur doa tu. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa a'udzubika minal jubni wal bukh. Wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Tapi amal lepas subuh. 7 kali pagi. Sebelum maghrib, 7 kali petang. Okeylah insya-Allah. Tapi saya pun gitu juga. Tapi kadang-kadang lupa nak baca. Tu yang lambat sikit tu. Lambat sikit banyak betul. Allah. Yang keempat, hendak memperbaiki keadaan dan hubungan sesama manusia. Setiap kali bangun pagi-pagi niat, ya Allah pagi ni aku nak baiki hubungan aku dengan sesama manusia. Pertama dengan ibu dan bapa kalau masih ada. Kalau suami dengan suami, kalau isteri dengan isteri. Berapa ramai suami yang hubungan dia tidak baik ataupun muamalah lah dalam bahasa yang barunya, muamalah dia dengan isteri dia tak baik. Tak masuk syurga kita orang lelaki. Sebab Nabi dalam satu sabda, khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu wahai suami ialah orang yang paling baik dengan isterinya. Wa ana, Nabi kata aku adalah orang yang paling baik dengan isteri-isteri aku. Baik, bicaranya baik, layanannya baik. Sabarlah kalau dia membebel sikit pun sabar. Bagi peluang pada dia. Dia nak bebel kat siapa lagi? Kat suami dia lah. Takkan dia nak pergi bebel kat jiran dia? Dia pun ada perasaan juga untuk dia luah. Sebenarnya bukan bebel, meluahkan perasaan. Penting. Kita pun sama juga perempuan masa suami marah, jangan cakap apa-apa. Biar dia marah. Ketika dia marah tu, you diam. Bila kita dah pesan dah. Kalau I marah, you diam. Jangan jawab. Dia okey lah, kita selesai lah. Kita pun kadang-kadang malu juga kita dapat cakap seorang-seorang kan. Betul. Kalau suami, ada seorang, sebab ni jumpa kawan. Ada seorang ni, kawan pada kawan. Dia kata, kita ni kalau isteri cakap apa, kita buat kesian je. Buat kesian. Ya, betul. Abang silap. Minta maaf. Dia cakap macam tu. Oh ni dia tunjuklah contoh. Kita kena macam tu Ustaz. Tak payah kita marah balik, tak payah biarkan dia. Kalau dia kata abang ni memang pemalas. Betul abang malas. Dia cakap macam tu je. Buat muka kesian dia kata. Tapi adalah cerita lain. Ceritanya dia kahwin 3. Orang tanya rahsia. Dia kawan tu tanya apa rahsia you dapat kahwin 3. Selama relax tenang aja. Dia kata kita buat muka kesian kat isteri. Dia marah, biar dia marah. Dia cakap apa? Ya saja. Termasuklah abang ni tak pandai lah, bodoh lah. Ya abang bodoh. Macam tu. Tuan-tuan kena jaga yang jumpa macam tu. Dia cakap betul. Isteri dia cakap betul kat dia. Baru ni dia kata marah depan-depan saya Ustaz. Dia ni kena marah depan-depan dia. Isteri dia marah depan-depan bos dia. Ya. Abang, ya memang abang begitu. Ya. Mengaku abang minta maaf. Memang abang ni cuai memang. Ya betul. Akhir sekali isteri dia pun tak apalah bang, kesian kat abang. Setakat tu dululah insya-Allah ya. Nak bagi tahunya ialah sentiasa niat memperbaiki hubungan. Dia tambah-tambah dengan ahli keluarga, adik-beradik yang kadang-kadang dah lama putus silaturahim. Bahaya tuan-tuan sekalian. Yang putus silaturahim ni tak bangun syurga. Sekarang mudah ada telefon. Kita nak pergi jumpa, kita pun tak nak tengok dah muka dia kan. I tak nak tengok dah muka you. Tak apa. Sekarang tak payah tengok muka, mesej kat dia.
apa khabar, tanya. Moga-moga Allah redha dengan kita. Sebenarnya yang penting sekali, kita buat apa sahaja, walaupun terpaksa kita malu sedikit, terpaksa rendah diri, yang pasti kita masuk syurga. Itulah. Macam mana nak buat? Macam mana kita nak buat biar kita masuk syurga? Okeylah, kita tahu dia hina kita. Dia kadang-kadang adik-beradik ni celupar juga mulut kan. Betul, sama-sama adik-beradik ni kalau dia bertengkar sungguh-sungguh. Sampai mati bergaduh. Saya pun ada pengalaman dah dalam keluarga. Sampai mati. Abang dia mati, dia pergi sumpah lagi. Ada satu keluarga, memang dia marah betul. Saya pun tak tahu dia marah apa. Masa tu kita kecil lagi, dia bergaduh pasal apa kita pun tak tahu. Kok berebut calon isteri ke apa, kita pun tak tahu. Ya. Abang dia mati, dia datang lagi. Dia sumpah lagi. Engkau dah mampus dah. Kita kata, ya Allah. Dahsyat. Abang dah mati, adik datang sumpah. Ke mana? Yang mana nak masuk syurga, yang mana nak masuk neraka? Kedua-dua, wal-iyazubillah. Silaturrahim. Maka tak akan jadi soleh. Kalau dah tak soleh, di mana tempat dia? Dia begini, kalau kita rujuk bahasa Arab, salihun didduhu, soleh, perkataan soleh. Apa lawan perkataan soleh? Fasik ataupun fasid, dengan dal ataupun dengan qaf. Biasanya dengan dal. Orang tu orang yang fasik. Orang yang terkeluar daripada ketaatan kepada Allah. Maka bukan soleh dia. Kalau dah tak soleh, ke mana dia? Subhanallah wal-iyazubillah. Sebab tu kita kata kita buatlah sesuatu, terpaksa kita korbankan sedikit jiwa kita, perasaan hati kita, yang pasti Allah masukkan kita ke syurga. Puas hati kita. Sekekal selama-lama, bahagia selama-lama, senang linang kita selama-lama. Orang tak ganggu dah. Sebab tu balik akhirat, jangan cakap kita jumpa di akhirat. Tak payahlah. Dunia pun dah serabut dengan dia, nak jumpa akhirat lagi. Dunia dah, dia dah menyusahkan kita. Tapi walau bagaimanapun, okey, tak apalah, I bagi kat you dah. Kalau kita bergaduh, you nak menang, okey, ambil lah. Terpulanglah, you nak menang ke? Walaupun kita tahu kita boleh tegakkan kemenangan sebab kita tahu kita benar. Tak apalah, bagi kat dia lah. Tak nak bertengkar. Rugi masa. Kita nak masuk syurga dah. Okeylah, setakat itulah insya-Allah. Baik, firman Allah Subhanahu Wa Taala, man amila salihah. Itu perkataan dalam Al-Quran, surah An-Nahl ayat 97. Man, sesiapa sahaja. Amila, yang telah beramal. Amila itu fi'il madhi, ya. Amila, yang telah beramal. Salihan, dengan amalan yang salih. Tetap soleh, tetap dengan amalan kebaikan. Min zakarin, daripada dia seorang lelaki, au untha, ataupun dia seorang perempuan. Di sini ayat ni untuk menunjukkan betapa Islam meletak sama taraf lelaki dan perempuan. Tengok, sama ada dia lelaki atau dia perempuan. Wahwa mu'min, dan dia adalah orang mukmin yang beriman. Itu syarat lain pula. Buat amal soleh tapi dia beriman. Sebab tu kita kata orang kafir yang buat amal soleh. Ramai orang kafir buat kebajikan. Ya, kadang-kadang dia dulu datang tempat-tempat banjir tu, dia sampai dulu. Tempat tsunami tu dia sampai dulu. Baiknya dia, tapi dia tidak mukmin. Ni ayat Quran ni. Wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Walanajziyannahum, dan pasti sungguh-sungguh kami akan memberi balasan kepada mereka atau membalas mereka dengan suatu ganjaran pahala bi ahsan, yang lebih baik. Ahsan, bukan hasan, ahsan, yang lebih baik. Makanu ya'malun, daripada apa yang telah mereka kerjakan. Kalau kita belajar bahasa Arab tu, ada lam, ada nun tu. Ada dua perkataan. Lanuhyiyannahu dengan lanajziyannahum. Apakah perkataan tu? Dia panggil lam taukid, nun taukid. Pasti, sungguh-sungguh. Allah Ta'ala ni buat satu penegasan. Pasti, sungguh-sungguh, mesti aku hidupkan dia, memberi kehidupan yang baik pada dia, dan aku pasti, sungguh-sungguh, aku akan bagi balasan yang lebih baik daripada apa yang dia lakukan. Itu kita nak kata bahasa apa, ya? Allah buat suatu perjanjian yang sungguh-sungguh. Allah Ta'ala mana ada tak sungguh? Ada dia main-main? Mana ada dia main-main? Ya, Allah Ta'ala ni adalah Tuhan yang maha bijak, yang maha berwibawa, yang maha dengan kebesaran, keagungannya. Tapi dia sebut begitu. Okey, itu satu. Firman Allah yang kedua, surah Al-Kahfi ayat 88. Wa amma, adapun man, orang yang amana, yang beriman. Wa amila salihah, setelah dia beriman itu, dia sertakan
dengan amalan yang soleh. Ni sebut iman dulu, yang tadi sebut amal soleh dulu. Maknanya tidak akan jadi soleh amal itu kalau tak ada iman. Baik, minta maaflah saya bukan nak ulang lagi sekali, tapi bahasa-bahasa yang digunakan oleh generasi baru, orang kafir pun baik juga. Susah kita nak menyetujui perkara itu kerana tanpa iman tak ada baik. Ni ayat ni. Ayat Quran ni. Kerana baik itu pasti gabung dengan iman. Bacalah. Amanu wa amilus solihat. Tapi kalau ayat yang atas tadi sebut amal soleh, kemudian baru sebut dia beriman. Yang ni pula wa amma, adapun man, orang yang amana, dia telah beriman. Amana ni verb past tense ni, fi'il madhi ni, yang telah, bukan baru. Sebab ada orang ni duk tengok-tengok baru nak beriman. Okey ke? Betul. Dia duk nilai dulu, duk nilai. Macam yang datang kuliah ni lah. Ada kadang-kadang macam puan-puan ni dah kira okey dah. Ada yang datang dia tengok, ustaz ni okey ke ustaz ni? Puan ni. Okey tak ni? Boleh mengaji tak dengan dia ni? Best tak ni? Kering gusi ke tak kering gusi? Dia datang menilai dulu. Bimbang-bimbang, dia balik, dia mati, tak ada catatan kehadiran dia. Malaikat tak tulis. Sebab dia datang nak nilai. Datang kerana Allah. Kemudian barulah nilai. Tapi tak payah nilai lah ya. Tapi susah juga tak payah nilai. Tak nilai dia ni bagus tak bagus ni. Okey tak okey dia mengajar ni. Tapi pilih guru perlu. Ya, kerana salah pilih guru. Berapa ramai orang yang sesat kerana pilih guru. Tak pada setakat tu dulu, insyaAllah nanti lebih-lebih. Falahu, maka baginya, bagi orang tadi yang beriman dan beramal soleh, falahu, maka baginya disediakan jazaan, balasan al-husna, yang sebaik-baiknya. Wasanaqulu lahu min amrina yusra, dan kami akan perintahkan kepadanya perintah-perintah kami yang tidak memberatinya, yang memudahkannya. Ya, segala perintah Allah itu kita nampak pada zahirnya susah, tapi ada setengah orang boleh buat. Kenapa pula? Allah mempermudahkannya. Macam masuk syurga juga. Tuan-tuan tolong minta, ya Allah, kau permudahkan aku ke syurga. Kerana syurga ni ada orang Allah mudahkan dia, maka dia jadi mudah. Sembahyang mudah, puasa mudah, menderma mudah, bangun malam mudah dia. Padahal kita rasa ya Allah susahnya, tapi dia boleh dia bangun malam tu. Apa yang susahnya? Dia dengan kita lagi besar daripada dia. Betul. Kita lagi cerdik pada dia. Kadang-kadang orang kampung tiap-tiap malam boleh bangun. Kita yang duduk kat bandar ni, yang bijak-bijak ni, kenapa tak boleh bangun? Apa masalah kita? Orang kat kampung tu subhanallah kadang-kadang makan cukup tak cukup je. Kita makan subhanallah apa benda kita boleh makan. Kita nak bila-bila masa tapi tak bangun juga. Apa masalah? Betul. Orang kampung tu nak pergi ke bandar pun seminggu sekali. Ya, naik bas, tak ada duit menumpang orang. Kita ni nak pergi US pun boleh, nak pergi UK boleh, boleh pergi Korea boleh. Cuma setakat ni tak boleh lah. Kan Taufik? Macam akak kata tadi, kita kena ikut SOP. Ustaz pun ustaz lah. Ya. Kau ustaz tak kena. Kena, maka ustaz jangan, dahlah dia, kalau dia tak kena pun sebab mungkin ilmu dia tinggi kot. Tapi jangan buat orang lain kena. Dosa besar. Sebab tu Nabi kata la darara wa la dirar. Jangan kamu buat mudarat dan kamu mudaratkan diri kamu, jangan kamu mudaratkan orang lain. Sebab ada orang itu kan, kalau pagar tutup, dia sembahyang kat luar. Dia sembahyang kat luar tu salah tu. Akan didenda 1,000. Kalau dapat tangkap kat polis akan denda 1,000. Tapi kalau jaiz 3,000. Dah tahu kan? Kalau kita datang lewat, pagar dah tutup, balik solat Zuhur. Alhamdulillah. Balik solat Zuhur. Jangan solat kat luar tu, kena tangkap 3,000. Denda penjara 2 tahun tak silap. Macam orang saya datang solat Jumaat nak denda ni, zalim. Bukan masalah zalim, kamu buat satu benda yang menzalimkan diri kamu, mungkin kamu terkena, atau dengan kalau dah kamu kena, satu masjid tak boleh sembahyang. Lagi zalim kamu. Sini berapa muat? 1,000 muat solat Jumaat. 1,500. Jadi kalau dah kena seorang kat luar tu, 1,500 semua tak boleh sembahyang. Maka memang patutlah jaiz denda 3,000. Ya, sebab nak jaga SOP tadi. Dah ditetapkan tempatnya, dah di-scan dia punya suhunya semua sekali. Oleh kerana dia dah sampai ke situ,
Tak tahu dia ni demam ke apa. Tapi dia sembahyang juga kat situ. Duk pegang patah tu. Duk pegang, tak boleh sembahyang. Balik je lah. Balik. Sebab kerajaan dah tetap untuk kesihatan orang yang pakar dalam bidang ni ialah KMM. Pakar. Dia dah kata macam ni dah. Tak kira ustaz lah. You ustaz ke, you apa, you wali ke. Ikutlah. Dah. Kita kena yakin pada Allah. Kalau betul yakin pada Allah, tak payah makan lah. Tunggu kenyang je lah. Yakin pada Allah, Allah yang mengenyangkan, tiba-tiba 3 pinggan. Cakap tu dulu lah, insyaAllah ya. Ni orang suruh pakai yang ni, pakai je lah. Apa masalahnya? Allahu Rabbi. Okeylah, selesailah tajuk pertama. Lambat ni baca ni. Saya ni buka sikit. Semput. Jadi buka sikit semput. Okey, habislah situ tajuk kita. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita semua, anak cucu kita, ingat sentiasa tiap kali bangun pagi niat untuk jadi orang soleh. Dan salah satu cara ataupun nak jadi orang soleh ni ialah ada 4 perkara ni paling-paling kurang. Tapi paling-paling pun, ya Allah, hari ni aku nak jadi orang soleh, ya Allah. Tolong jadikan aku ni orang soleh, ya Allah. Aku nak jadi orang solehah, ya Allah, hari ni. Dan hari-hari akan datang nanti, sehinggalah aku bertemu denganmu, ya Allah, dalam keadaan aku jadi orang soleh, ya Allah. Tolonglah aku, ya Allah. Tolonglah aku, ya Allah, agar aku dapat menunaikan seluruh perintahmu. Tolonglah aku, ya Allah. Bantulah aku, ya Allah, agar aku dapat meninggalkan segala laranganmu. Ya Allah, aku banyak hutang, ya Allah. Tolonglah, ya Allah, bantu aku untuk aku selesaikan hutangku sebelum aku meninggal. Jangan matikan aku, ya Allah, sebelum aku selesaikan segala hutang aku denganmu dan dengan makhlukmu, ya Allah. Kemudian, ya Allah, tolong perbaiki diriku agar aku mampu bermuamalah dengan suami, dengan anak-anak, dengan jiran, dengan masyarakat aku, dengan muamalah yang baik, ya Allah. Aku tahu kadang-kadang mulut aku celupa, ya Allah. Mengata kepada orang itu, mengata pada orang ini. Bimbang-bimbang yang kita kata tu, dia ahli syurga dah di sisi Allah. Habislah kita. Ya? Yang paling teruk lagi, kita duk maki hamun dia, kita duk cerca dia dalam Facebook. Facebook tu kekal selama-lama. Selagi mana tuan dia mati pun, Facebook tak mati kalau tak tutup. Yang dia duk cerca tu pula, wali Allah, kekasih Allah. Macam duk cela Nabi Muhammad. Cela Nabi Muhammad, tak ada ruang keampunan bagi dia. Yang itulah. Okey, selesai. Tujuan kita diuji. Ni tajuk yang kita sedang berdepan ni. Apa tujuan kita diuji? Kita dah faham banyak sangat dah. Salah satunya jawapan-jawapan yang kita dah faham ni, kita baca di sini antara jawapannya. Kata Syekh Yusuf, Hafizahullah Ta'ala, untuk mendapatkan ketulinan emas, ia perlu dibakar. Ni kita faham dah ni. Maka kita dibakar dengan ujian. Ni kiasan bahasanya. Dibakar dengan ujian untuk mendapatkan siapakah yang terbaik di kalangan hamba-Nya. Ya Allah nak tengok kita siapa yang paling baik. Hamba yang paling baik. Dari sudut mana? Dari sudut amalnya. Mana tahu orang tu baik? Tengok amal dia lah. Maka kita bacalah surah Al-Mulk tu kan. Allazi khalaqal maut wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsan. Baru tadi kita jumpa perkataan ahsan. Yang paling baik amal dia. Baik, kata Imam Qushairi. Ya, dalam kitab Risalah Qushairiyah kita boleh baca. Ada seorang awliya, Sari As-Sakti, pernah ditanya dengan apa itu sabar. Apa itu sabar? Kerana bila mana bicara tentang ujian, mesti bicara tentang sabar. Dia ada dua perkara. Bila mana kita diuji, pertama sekali kita kena kembali kepada Allah. Istilah perkataan itu dalam bahasa-bahasa pengajian, al-istirja. Ya, al-istirja. Bawa diri, bawa hati, bawa jiwa, bawa seluruhnya ini kembali kepada Allah. Salah satu caranya, baca inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sebenarnya setiap kali kita dengar orang mati ataupun orang ditimpa musibah, kita baca inna lillah tu, kita nak ingatkan pada kita. Dia dah pergi dah. Bukan kita baca kat dia. Cuma dengan sebab berlaku pada diri dia, kita ingatkan bahawa kita ni dari Allah, kita akan kembali pada Allah. Itu pertama. Baik, setelah kita kembalikan diri kita kepada Allah, maka kita kena minta bantuan Allah. Kerana kita tak mampu menyelesaikan apa. Tengok,
dah 6 bulan dah. Tak selesai lagi. Walaupun kita nampak alhamdulillah ya dah terlalu banyak perubahannya. Tapi ada negeri mula balik dah. Perlis, Kedah. Kita kat Selangor Cek 23 kan surau Al-Jannah. Saya mengajar kat surau tu, nasib baik saya berhenti. Sebab mula baru ni, awal tahun baru ni, saya dah sibuk sangat duk pergi mengaji, saya pun minta tangguh. Saya kata, tuan, saya minta tangguh sebab saya tak dapat nak penuhi jadual tu. Sebab setiap kali kelas awal bulan. Saya mengajar kat dia awal bulan. Selalu tak ada. Kata insya-Allah, tapi tak boleh nak hadir sebab ada di Riau. Jadi saya tangguh dulu dah, saya tak nak jadual tu kosong gitu. Panggil ustaz lain yang boleh. Tahu-tahu surau tu tutup. Alhamdulillah berhenti awal. Tidak, saya pun kena. Tak adalah, itu sajalah bagi tahu. Maknanya dah kena balik dah. Dah datang balik dah ke Selangor kita. Dan benda ni cepat, subhanallah. Benda berlaku di Kedah, dah sampai kat kita. Subhanallah, punya cepat. Macam mana dia datang, wallahu alam, kita tak tahu. Maka kena minta pertolongan Allah. Macam mana cara? Yang ni kita nak bagi tahu. Macam mana cara nak minta pertolongan Allah? Suratul Baqarah yang selalu kita duk baca. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Hendaklah kau minta pertolongan Allah dalam urusan hidup kamu dengan sabar. Sebab tu bila mana bicara tentang ujian, bicara tentang sabar. Maka sebab tu ditanya soalan tentang apa itu sabar. Maka ketika dia hendak menjawab soalan itu, tiba-tiba kakinya dipatuk kala jengking. Berkali-kali. Tetapi dia tetap diam, tidak bergerak. Kita ni kena duri, terus kita tarik kaki kita kan. Angkat kaki. Dia panggil apa nama dia? Refleks. Betul? Okeylah. Berlaku begitu. Tapi dia biarkan kaki dia. Kala jengking ni bukan duri. Kala jengking. Tak bergerak. Apabila ditanya, kenapa engkau tidak jauhkan daripada kaki engkau? Maka dia menjawab, saya malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang hanya pandai berbicara tentang sabar, sedangkan saya tidak bersabar. Ni wali ni. Tapi inilah tahap wali. Malu dengan Allah. Kita ni sebenarnya kenapa kita buat sesuatu kadang-kadang tanpa fikir tentang hidup dunia dan akhirat kita, tentang syurga dan neraka, sebab kita tak malu. Bahasa yang sedikit keras lah. Kita ni sebenarnya buat muka tak malu ni. Muka sama lah saya pun. Selama mengumpat depan Allah, kita mengumpat sebenarnya. Allah duk tengok. Kan innahu huwas samiul basir. Dialah Tuhan yang maha mendengar dan maha melihat. Masa kita duk mengumpat tu, dia duk dengar, dia duk tengok. Tapi dah kita muka tak malu. Lepas tu saya buat ibarat, ingat lagi tak saya buat ibarat? Kalau lah, minta jauh lah. Puan-puan, apa puan-puan rasa? Seorang suami duk main telefon depan puan-puan, kejap-kejap gelak, kejap-kejap. Saya kata, siapa tu bang? Siapa tu bang? Yang siapa tu? Ni girlfriend baru I lah ni. Wah, depan-depan kita duduk mesej. Apa perasaan? Semua marah, kecewa, sedih. Kalau dia pun nak mesej kat girlfriend belakang saya lah, jangan buat depan saya. Nampak sangat menghina diri saya, sengaja mesedihkan. Dah betul. Habis kita dengan Allah. Kita dengan Allah. Dah lah umur 60 dah. Betul. Kan Allah malu nak azab orang yang buat dosa umur 60 kan. Kan dah belajar kan, banyak kali dah kita ulang. Allah, gitulah cepat tu. Ya Allah, maafkanlah aku apa yang aku telah buat dulu ya Allah. Maafkanlah ya Allah. Aku pun dah rasa malu dengan diri aku ya Allah. Tolonglah maafkan aku. Ya Allah, tolong masukkan dalam hati aku ni ya Allah perasaan yang malu untuk buat benda, nak ulang benda yang sama padamu ya Allah. Cuma masalah sekarang ni ada satu kekurangan pada diri saya, diri tuan-tuan, diri kita semua, ialah kita hilang rasa tentang wujud Allah sentiasa dengan kita. Tahu Allah wujud, sudah tahu, dah lama dah tahu. Ada rasa tak Allah sentiasa wujud bersama dengan diri kita?
dekat dengan kita, perhatikan kita. Ini dinamakan muraqabah. Sentiasa memantau kita, melihat kita. Kalau kita buat sesuatu, ya kita buat sesuatu depan Allah, Allah duk tengok. Macam anak kita lah, anak kita buat benda depan kita, kita duk tengok depan mak dia, dia duk buat benda yang tak sepatut dia buat lah. Tengok, depan mak you boleh buat macam ni, depan mak Adong buat macam ni. Gitulah. Sama juga kita suami, apatah lagi kalau kita suami yang ada kuasa. Ya tadi isteri, sebenarnya suami nak mesej kat siapa pun, isteri tak boleh cakap apa. Itu hak suami. Betul? Sudah. Sudah. Betul. Suami boleh semak, bawa telefon you sekejap, I nak tengok you mesej kat siapa hari ni. Ini saya beli. Tak, beli memang beli telefon sendiri, tapi suami ada hak. Tapi isteri tak ada hak tengok telefon suami. Sudah. Sudah tak setuju. Tak boleh. Tanya Ustaz Dasuki. Tanya Ustaz Dasuki tegas dalam bab ni. Ustaz Dasuki cakap kat saya, jangan bagi isteri, jangan bagi. Dia selalu ingatkan, sebenarnya ini ajaran Rasulullah, bukan ajaran Ustaz Dasuki. Tapi Ustaz Dasuki kata kat saya, dia kata, jangan bagi isteri tengok dompet kita. Kita ada duit berapa, tak ada duit ke ada duit, jangan bagi tengok. Telefon pun sama lah. Dompet setuju, telefon tak setuju. Maknanya isteri tak boleh tengok telefon suami. Yang itulah caranya cerdik. Cara yang paling cerdik. Lepas tu ada pernah pun, orang rumah saya pun pernah buat macam tu. Dah habis lah telefon dia, habis kredit lah, pinjam telefon abang, boleh jumpa. Lepas tu cakap tu lah dulu. Tak apalah nak bagi tahunya. Tapi itu pun tak selayaknya juga. Walaupun hak suami, tak layak. Apatah lagi kalau isteri depan-depan kita duk mesej dengan Pak Uwai, maka cukup tercabar. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada rasa nak cabar Allah? Tapi mungkin kita tersilap, tersalah, terlupa, maka maafkanlah kami ya Allah. Tapi dia sebut gini, malu cakap cerita pasal sabar. Yang inilah yang ustaz-ustaz kena ni. Tuan-tuan dah bangun malam, dia tak bangun-bangun pun. Malu lah. Sebab tu saya jarang sentuh bab bangun malam ni. Jarang. Kalau ustaz tu hebat, dia selalu bangun malam, dia bercerita pasal bangun malam. Kalau tidak, buat malu je. Malu pada Allah. Tapi ada setengah tajuk yang lain, tak apalah kita cakap dulu. Kalau orang lain buat, kita dapat pahala. Itu satu tajuk. Tapi tajuk ni tajuk ujian, tajuk sabar. Baik, ayat Quran kita baca. Masa okey lagi? Ayat Quran dalam surah Al-Ankabut. Alif Lam Mim. Ahasiban nas. Ahasiba tu, apakah manusia menyangka? Hamzah kat depan tu dia panggil istifham. Boleh juga patutkah manusia itu menyangka ayyutraku, bahawa mereka akan dibiarkan. Allah cipta manusia, apakah manusia itu menyangka setelah Allah cipta manusia dibiarkan ikut suka dia nak buat apa? Ya, an yaqulu amanna, termasuklah dia akan berkata bahawa kami telah beriman. Wa hum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji dengan sesuatu cubaan. Ya. Saya dah beriman pada Allah dah. Lepas tu Allah tak akan uji apa-apa. Patutkah itu yang manusia sangka? Tak boleh sangka begitu. Setelah kita beriman, setelah itulah Allah akan uji kita. Nak tahu betul tak iman kita pada Allah? Benar tak iman kita pada Allah? Jujur tak iman kita pada Allah? Maka pasti Allah akan uji kita. Jadi apa tujuan Allah uji kita? Salah satunya ialah untuk memastikan bahawa kita benar-benar beriman dengan Allah dengan sebenar-benar iman. Ya, ada orang kata iman pada Allah. Apa makna iman? Percaya. Apa makna iman? Yakin. Walaupun kadang-kadang iman dengan yakin lain. Itu kalau kita nak bahasa, dia ada kelainan. Walau bagaimanapun, kita terjemah dalam bahasa Melayu kita, iman itu ialah percaya dengan yakin. Bukan percaya dengan biasa-biasa, tidak. Ya. Kita percaya tak pada mak kita? Percaya. Percaya tak pada kawan kita? Percaya. Percaya tak pada Allah? Percaya. Adakah sama? Tak sama. Percaya pada Allah lain. Ya, percaya pada Allah ini ialah suatu kepercayaan yang memberi suatu keyakinan dan menerbitkan suatu tindakan sebagaimana apa yang kita percaya. Ya. Kata percaya tapi tak solat.
Mana boleh? Kata beriman tapi tak solat. Mana boleh? Ini tidak dikatakan benar-benar beriman. Maka bila mana kita sebut beriman, maka Allah akan uji kita, betul tak dia yakin dengan Allah, percaya pada Allah. Maka Allah ujilah macam sekarang ni lah. Tambah-tambah ustaz ada cakap kita rezeki dari Allah. Allah war Razzaq, Zul Quwwatil Matin. Ni baca ayat ni, insya-Allah murah rezeki. Lepas tu ustaz tu pun masa kena baru ni, ayat tu pun tak baca juga. Lepas tu tak murah rezeki. Contoh saya nak bagi tahunya, kata percaya. Yang mujarak yang saya amal lah daripada Yaman lah kan, yang saya dah banyak kali bagi tahu. Ba'dal asar, lepas daripada asar, surah Al-Waqi'ah, doa surah Waqi'ah dan Hizbul Bahar. Jangan tinggal ayat tu. Memang Allah akan bantu kita, sama ada Allah langsung bantu kita atau Allah hantar orang untuk bantu kita. Dan insya-Allah kita tak akan terjejah dengan apa pun keadaan. Kerana Allah yang mengurus segala-galanya. Jangan risau. Tapi masalah sekarang ni, yang menjadi persoalan sekarang ialah kita cakap begitu, tidak masa tibanya masa itu, adakah begitu kita? Yang ni yang risaunya. Jadi Allah nak tahu dah. You cakap begini dalam majlis untuk ceramah, bukan main lagi cakap. Masa kena uji, maka ketika itulah Allah nak tahu betul tak apa yang kita cakap dulu. Sebab tu kena jaga percakapan ni, jangan lebih-lebih. Jangan lebih bercakap. Itu yang seorang tu cerita, tapi saya nak sebut apa yang saya pun mungkin dah tahu. Ada seorang tu, dia pernah cerita pada saya di satu tempat di Selayang. Dia kata, Ustaz, Allah bagi kesedaran. Ada satu kali kawan saya, anak dia pergi mandi, meninggal dunia, mati lemas. Saya pun cakap lah kat kawan tu, sabarlah you, sabar, Allah uji, mungkin ada hikmah lah tu. Selalu kita cakap gitu lah, ada hikmah begitu, begini. Ya, kawan tu pun diam. Satu kali, Ustaz, saya pun bawa anak saya. Yalah, kita pun dah lupa dah apa yang kita cakap kan. Tapi sebab tu kalau kita nak nasihat pada orang tu, kita cukup-cukup lah. Takat-takat apa yang ada. Jangan, you jangan, kenapa you macam ni, kenapa you sedih? Biasalah, relax lah. Ya Allah, uji ni ada lah tu. Sadap cakap. Lebih-lebih cakapan. Akhir sekali dia kata, Ustaz, anak saya meninggal. Mati lemas juga. Ketika tu kawan datang. Sabarlah. Masa tu saya pekakkan telinga, tak nak dengar apa-apa. You sedap dah cakap, sabar-sabar, I yang rasa. Okay. Barulah Allah nak tahu sebenarnya. Gitulah. Allahu Rabbi. Jadi kita pun rasa lah, macam-macam perempuan pun pernah rasakan kehilangan anak, ada setengah-setengah tu mengandung, mati. Baru ni saya kena uji ni. Baby saya mati ni dalam kandungan. Baru rasa, macam ni rasa. Tak apalah. Ya. Tak ada masalah. Kita orang lelaki ni, kita sikit, orang rumah tu tak boleh lah dia kan. Rumah sedih sungguh-sungguh. Siapa mengingat, siapa mimpi tiap-tiap malam, yang menangis dalam mimpi dah satu hal, menangis dalam mimpi, keluar kejut daripada mimpi, menangis juga. Macam ni rupa-rupanya. Wallah kita baru tahu. Tapi Allah nak tengok kita lah. Ya, sebelum ni nasihat kat orang sedap. Sebab tu baiklah kita tengok, kita pun sebutlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, Kau bagilah dia sabar, ya Allah. Aku tak nak cakap kepada dia supaya dia bersabar. Takut-takut aku dulu akan datang nanti pun aku pun tak sabar juga. Itulah Allah uji. Tak apalah, gitulah kehidupan. Kemudian yang ni yang mengembirakan kita juga, sabda Nabi SAW, ma min muslim, ya tidak ada seorang muslim, ibtalahu Allah, yang mana Allah, ataupun yang diuji oleh Allah, ataupun kalau bahasa lainnya, Allah menguji dia, fi jasadihi, pada jasad dia, pada tubuh badan dia Allah uji. Sakitlah ni, kena sakit dan sebagainya, luka dan sebagainya. Illa, melainkan kutiba lahu ma kana ya'malu fi sihhati, melainkan Allah akan tulis baginya pahala sebagaimana dia beramal ketika sihat. Contohlah, selalu kan masa sihat datang kan, datang dengan kuliah pagi-pagi lagi dah sampai. Hari tu dia tak sampai. Sebab apa? Badan dia sakit, kaki dia sakit, ataupun dia demam. Allah akan tulis dia pahala sebagaimana dia datang. Kenapa? Kerana dia sabar ujian yang dia itu. Sabar. Sebab tu jangan risau baru ni kan. Baru ni kita selalu ada kuliah.
dapat pahala tu tak datang 5 bulan tu. Kenapa? Kerana benda tu diuji oleh Allah. Maka sifat ujian ini selalu kita duk buat. Selalu tiba-tiba diuji. Maka tak mampu dah kita nak buat. Maka Allah bagi pahala baru ni 5 bulan. Jangan risau. Duduk rumah. Tapi setiap pagi Rabu, setiap pagi Jumaat, malaikat tulis ni. Tapi kalau kita baca kat sini, bukan malaikat tulis, Allah akan tulis. Itu ayat dia, ayat bahasa Arabnya. Ada benda-benda yang Allah sendiri buat benda tu. Macam bagi pahala puasa lah kan. Aku sendiri akan bagi pahala. Wa ana, aku kata Allah, ajzi. Aku sendiri akan bagi. Bukan malaikatku. Ni benda-benda yang kita rasa. Sebab tu kalau kita diuji, ya kita minta supaya Allah membantu kita melalui ujian itu. Masa dah habis dah. Ikut SOP. Ya tak apa. Ada soalan tak ni? Allah. Dia baca 2. Sepatutnya saya nak baca 3 niat saya ni hari ni. Yang ni ringkas boleh lah. Kita ringkaskan yang ni ya. Yang ni dah selalu saya sebut dah. Wajib menjadi hamba Allah. Dia berdosa kalau kita jadi hamba kepada selain Allah. Baik, maka kata Syekh Yusuf hafizahullah ta'ala, harus tu boleh kamu menjadi apa pun, tetapi wajib menjadi hamba kepada Allah. Nak jadi apa? Nak jadi doktor, nak jadi engineer, nak jadi ustaz, nak jadi lawyer, tu maknanya harus nak jadi apa pun. Okey ya? Kan kita tanya anak, Alun nak jadi apa masa besar? Dia pun jawab, jangan jadi polis. Kenapa? Kena jadi hamba Allah. Janganlah jawab macam tu. Tapi boleh nak jadi apa pun, tapi jangan lupa jadi hamba Allah. Kerana itu wajib. Jangan jadi hamba kepada selain Allah. Ada satu dalam bahasa lain, saya pernah dengar Syekh saya cakap juga, dia cakap dalam bahasa yang lain. Dia kata apa? Allah Ta'ala ni, dia akan beri kepada kita semua benda yang kita nak. Kita nak apa, minta dengan Allah. Berapa banyak pun minta lah, Allah akan bagi. Tapi Allah nak satu aja kita. Allah nak daripada kita satu aja. Mesti jadi hamba dia. Itu dalam bahasa lain, kadang-kadang dia duduk dalam majlis, kadang-kadang dia cakap macam ni. Boleh nak jadi apa pun, boleh. Boleh saya nak jadi doktor, boleh. Boleh saya tak nak jadi apa-apa, boleh. Boleh. Tapi ada satu kena jadi hamba Allah. Itu satu bahasa. Satu bahasa lain, kita nak minta apa dengan Allah, mintalah. Sebab Allah nak minta satu je dengan kita. Jadi hamba dia. Gitulah insya-Allah ya. Akhir sekali kita sebut di sini, kata Arif Billah Abu Ali Ad-Daqqaq, ya, juga antara aulia-aulia Allah, ulama-ulama yang besar, tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada perhambaan, ataupun disebut ubudiyah. Dia ada hamba, dia ada perhambaan. Hamba abdun. Macam mana nak jadi hamba? Kena hidup dalam bentuk memperhambakan, perhambaan, dinamakan ubudiyah. Sebab tu ibadah ni, di mana nilai ibadah? Ain, ba, alif, da, ta marbutah. Daripada perkataan abdun, macam mana nak jadi abdun? Mesti kena ada ibadah. Macam mana ibadah tu menjadi ibadah yang hebat? Kena ada ubudiyah, rasa perhambaan. Ada orang dia tahu dia hamba, tapi dia tak rasa dirinya hamba. Dia tahu saya ni hamba Allah, tapi dia memperhambakan dirinya kepada yang lain daripada Allah. Dia tak ada ubudiyah. Itu yang dikatakan tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada perhambaan ubudiyah. Dan tidak ada yang lebih sempurna bagi orang yang beriman selain nama yang dikaitkan dengan perhambaan. Orang yang beriman, sempurnanya iman dia kena jadi hamba yang beriman. Hamba. Kerana itu Allah Ta'ala menyifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hamba apabila diangkat ke langit pada malam Isra' wal Mi'raj. Ini kita selalu pesankan, Nabi ni kekasih. Tidak ada waktu yang paling indah, yang paling agung, yang paling hebat, ialah pertemuan dua kekasih. Ingat kan? Tak ingat lagi malam pertama? Tidak ada malam yang paling indah, malam pertama lah. Kan itulah penyatuan antara kekasih dengan kekasihnya. Okey. Tetapi sepatutnya pada malam pertemuan antara dua kekasih ini disebut kekasih lah.
Subhanallazi asra bihabibihi. Maha suci Allah yang memperjalankan kekasihnya. Tapi tidak. Subhanallazi asra bi'abdi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Kenapa? Ada seorang ulama besar almarhum di Mesir, Syekh Al-Mutawali Sya'rawi, ya rahimahullah ta'ala, dalam buku beliau Mu'jizatul Isra wal Mi'raj, ya, dalam bahasa Arab dia tulis, dia kata apa? Laula hunaka ismun, kalau di sana ada satu panggilan, ya, afdalu minhu, yang panggilan itu lebih baik daripada panggilan hamba, lasammahu, nescaya pada malam itu Allah akan bagi nama dengan panggilan itu. Fi tilkal halatil aliyah, pada situasi yang begitu agung, begitu besar. Ya, pertemuan Allah dengan kekasihnya, ketua Nabi, ketua Rasul. Itulah malam yang terhebat, teragung, terbesar. Sepatutnya malam itu diberi suatu nama malam pertemuan dua kekasih. Tidak. Malam itu malam perjalanan seorang hamba. Katanya apa? Kerana itulah nama yang paling hebat, sifat yang paling mulia, yang paling agung. Kan saya pernah tanya, akak-akak puan-puan semua ada kekasih tak? Jawab cepat, ada. Jangan duk fikir, tak tahu nak fikir. Ada. Siapa kekasih kita? Ibu dan ayah kita, suami kita, isteri kita, anak-anak kita, kawan-kawan kita ni, kekasih kita, orang-orang mukmin. Okey. Pernah tak kita gelarkan kekasih kita dengan hamba? Mana ada? Tak ada dalam kamus percintaan. Pernah baca kamus percintaan? Tak pernah baca? Tak ada ke? Ada kamus percintaan. Mesti seorang kekasih akan menggelarkan kekasihnya dengan nama yang paling indah. Mana ada kekasih gelarkan nama dia hamba? Ya. Hamba. Boleh kita jumpa malam ni? Wah, tuan hamba. Tuankah hamba? Ni masalah juga ni. Tuan hamba, tuankah hamba? Kalau tuan, kalau hamba. Jangan dua-dua sekali nak. Kejap jadi tuan, kejap jadi hamba. Tapi tak boleh, itu bahasa kita, tak ada masalah tu. Tapi dalam bahasa tu boleh guna ke untuk orang bercinta? Tak jugalah, tak sesuai. Orang bercinta mana sesuai. Ya, tuan hamba sihat ke? Hai, pelik juga kekasihku ni. Ada apa masalah ni? Dulu panggil ayang, panggil baby, macam-macam. Dia tiba-tiba tuan hamba. Macam-macam ni. Tak ada. Orang bercinta mesti dia akan sebut yang hebat-hebat. Ya, Hani ke apa? Hani. Madu ke apa? Macam-macam. Tiba-tiba malam tu sebut hamba. Something yang tahu tu ni. Ni ada kekasih lain ni. Tapi Allah menggelarkan kekasihnya hamba. Kerana apa? Itulah panggilan yang paling mulia. Hamba apa? Hamba Allah. Kerana disandar kepada yang maha agung, yang maha mulia. Tapi kalau hamba kepada selain Allah, itu sehina-hina hamba. Sebab itulah jadi hamba Allah. Akhir sekali, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ayat ni kalau kita baca pada zahirnya, tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kalau kita baca huraian Imam Sayyidina Abdullah bin Abbas ataupun Ibnu Abbas, liya'budun di situ liya'rifun, supaya mereka mengenalku. Beribadah dengan tujuan mengenalku. Bila mana mereka mengenalku, mereka akan memperhambakan diri mereka kepadaku. Itu dia punya tersiratnya. Apa makna liya'budun? Beribadah, memperhambakan diri. Tidak akan dinamakan ibadah tanpa rasa hamba. Sebab tu masa masuk ke masjid, buang segala gelaran yang ada. Ya, kalau kita masuk masjid, kita masih rasa kita ni ustaz. Kita masuk masjid, kita masih rasa kita ni tuan, datuk, tan sri. Kita masuk masjid, kita masih rasa kita ni Perdana Menteri contohnya. Allah tak terima kita. Masuk masjid dengan penuh kehinaan kepada Allah. Cuma kita, bila mana tengok sebelah tu ustaz, sebelah tu tuan, sebelah tu datuk, sebelah tu Pak Imam, kita kena cakap lah, oh Pak Imam apa khabar? Dan jangan pula, oh hamba apa khabar? Jangan pula begitu. Ini kita dengan dia. Kita kena ada sistem
kemasyarakatan, itu tak ada masalah. Tapi imam itu sendiri kalau dia masuk sebagai seorang imam, habis dia. Dia kena masuk menghadap Allah dengan humble. Okeylah ya, insya-Allah ya. Alhamdulillah dapat kita 3 tajuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rzuqna futuhal arifin. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tak apa. InsyaAllah kita minta tolong untuk sama-sama kita doakan anak anda Aulia Aisyah esok akan menjalani pembedahan langit dan bibir di PPUM. Baik, kita baca khusus untuk adik Aulia ni Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa istasqa الغمام وجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم أنزل عليها يا الله على أولياء عائشة يا الله دواء من دوائك وشفاء من شفائك ورحمة من رحمتك وبركة من بركاتك على هذه الأوجاع والأمراض والأسقم. فتبرأ أولياء عائشة يا الله، فتبرأ أولياء عائشة يا الله، فتبرأ أولياء عائشة يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اشفي مرضاها وصحح أجسادها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنهم سألونا ما ليس عندنا وهو عندك كثير يا وهاب، فهب لها شفاء يا وهاب، فهب لها رحمة وبركة ودواء من indika ya wahab ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim. Amin amin ya rabbal alamin.